1.1 juta ringgit diperuntuk bagi melaksana projek pembangunan Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Kiau, Kota Belud. Projek dilaksana di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Menurut menterinya, Datuk Iwan Benedik, 1 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksana 7 projek infrastruktur kecil. Ia melibatkan naik taraf jalan perumahan, jalan pertanian serta kemudahan awam di Kampung Kiau Nuluh, Kampung Kiau Taburi dan Kampung Kiau Bersatu. Manakala bagi Sekolah Angkat Madani, RM100,000 disalurkan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Kiau untuk keperluan pembangunan sekolah. Saya berharap dengan peruntukan ini, yang disalurkan ini dapat menyelesaikan sebahagian daripada keperluan pembangunan di Kampung Kiau. Datuk Iwan yang juga adun kedamaian menyatakan perkara ini di Kota Belud. Beliau terdahulu merasmikan program pembangunan pelancongan melalui gerakan koperasi. Penduduk kampung disaran membangunkan sumber alam terutama dalam sektor pertanian, pelancongan dan koperasi. Bagi menghargai pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan kemerdekaan negara, konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 singgah di Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua Keningau. Pengarah Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, inisiatif ini bagi mengingatkan rakyat untuk menghargai nikmat kemerdekaan dikecapi kini, di samping mendalami sejarah penjajahan sehingga mengorbankan banyak nyawa. Apabila sesuatu penjajahan itu berlaku, sebenarnya kita akan hidup dalam kesengsaraan dan akan melibatkan korban nyawa untuk mendapatkan kebebasan dan sebagainya. Maka kita berharap dengan persinggahan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang pada pertama kalinya di Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua ini akan dapat sedikit sebanyak membangkitkan semangat kebangsaan. Beliau ditemui di Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua di Keningau. Pemilihan lokasi berkenaan sebagai persinggahan konvoi KMJG 2025 dihargai penduduk setempat. Ini penerangan untuk toko ini Cok Lai di Keningau. Secara satu perancaran lah. Di sini saya memakil seluruh rakyat Keningau. Jutaan terima kasih. Ini kali yang pertama kali kena pilih sini, ini konvoi. Ini sangat baik. Ini untuk persatuan untuk semua rakyat, semua kita punya orang lah di Sabah. Tugu ini dibina untuk mengenang 5 mangsa termasuk Konsul Jeneral China di Sandakan yang dibunuh tentera Jepun pada 6 Julai 1945. Hari ke-7 konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025. Hari ini konvoi meneruskan perjalanan ke daerah Tambunan. Semalam KMJG berada di Kampung Merapong, Keningau. Ketibaan peserta KMJG disambut pemimpin pembangunan masyarakat Bingkor, Junior Fred Vincent dan pegawai daerah Keningau Peter Jonu Muenjil. Konvoi kemudian singgah di Dewan Terbuka Pekan Apin-Apin untuk kempen Kibar Jalur Gemilang. Seterusnya ke Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua dan berakhir di Mini Karnival Kampung Masak. Daerah Keningau merupakan destinasi ke-10 KMJG 2025. Himpunan Muslimah Tawau bukan sekadar perkongsian ilmu, sebaliknya menjadi platform dalam memperjuangkan hak dan isu berkaitan wanita. Himpunan ini memberi ruang kepada golongan wanita menuntut ilmu bermanfaat bagi membina kekuatan ukhuwah, selain meningkatkan kesedaran agar bertindak secara rasional tanpa dipengaruhi provokasi atau emosi. Bagi saya ini juga adalah satu platform yang sangat bertepatan, ditambahkan lagi dengan isu-isu semasa yang sangat dekat di hati-hati para ibu, seperti apa yang berlaku sekarang, isu tular, isu buli. Jadi bagi saya adalah perlu untuk kita mengatur apapun tindakan kita agar tidak tergopoh-gapah dalam memberikan apa sebarang komentar. Beliau menyatakan perkara ini selepas merasmikan Himpunan Muslimah Tawau 2025. Himpunan dihadiri penceramah terkemuka diharap menjadi inspirasi dalam membina masyarakat seimbang dari aspek rohani dan jasmani. Lebih 2,000 peserta menyertai himpunan julung kali ini.
Usaha memelihara dan mempromosikan budaya rumpun bajau sama di Sabah terus diperkasa. Ia dilaksana menerusi penganjuran Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama 2025 di Tuaran. Sudah semestinya untuk mengangkat kesenian dan kebudayaan etnik Bajau Sama itu sendiri sebagai salah satu keunikan dalam usaha untuk menyemarakkan industri kebudayaan dan pelancongan di negeri Sabah khususnya. Ini adalah proses orang kata nak menampakkan macam mana masyarakat di Sabah juga adalah bersatu padu dalam kepelbagaian orang kata seni budaya ni. Beliau menyatakan perkara ini di Tuaran. Festival berlangsung 4 hari bermula Khamis lalu diisi dengan pelbagai aktiviti. Antaranya persembahan kebudayaan tradisional dan moden, tarian dan muzik etnik Bajau Sama, pameran kraf tangan dan pakaian tradisional serta pembuatan makanan tradisional. Yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman dijangka merasmikan festival tersebut petang ini. Di sebalik keindahan Sabah tersimpan satu cabaran berpanjangan kemiskinan tegar. Namun angka kini berubah dan langkah seterusnya lebih mencabar memastikan tiada siapa yang kembali semula ke titik mula. Perkongsiannya bersama Azlina Nining dalam Aspirasi Bayu. Dasar pembasmian kemiskinan tidak boleh berdiri sendiri. Ia perlu disepadukan dengan dasar pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan pembangunan wilayah. IDS mencadangkan agar setiap pelan pembangunan daerah mengambil kira dimensi kemiskinan secara langsung. Di Sabah, kita menggariskan 5 teras intervensi utama. Yang pertama iaitu bantuan perumahan, yang kedua bantuan pendidikan, ketiga bantuan pekerjaan, keempat kebajikan dan keusahawanan, dan juga yang terakhir adalah keusahawanan dan latihan bagi menyalaras sokongan kepada isu-isu rumah yang berisikolah. Dalam masa setahun, 22,510 ketua isi rumah berjaya dikeluarkan daripada senarai miskin tegar. Itulah hasil pelaksanaan program menoktakan kemiskinan tegar PMKT oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kejayaan ini bukan kebetulan, ia hasil pendekatan berasaskan data menggunakan sistem IKASI dan PADANS sebagai rujukan utama. Bagi memastikan ketua isu rumah KR yang telah dikeluarkan daripada senarai miskin tegar kekal berdaya tahan secara ekonomi, 2 sistem digunakan iaitu sistem yang pertama pangkalan data IKASI dan juga yang kedua adalah pangkalan data Negeri Sabah. Namun, kejayaan ini tidak boleh dinikmati tanpa kebimbangan. Antaranya risiko KIR kembali miskin akibat pendapatan tidak stabil, tiada simpanan atau faktor sosial. Lalu, cabaran ini diperhalusi oleh Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah. IDS sedang meneroka penggunaan aplikasi mudah alih dan sistem pangkalan data bersepadu untuk memantau status KIR secara masa nyata. Ini membolehkan tindakan segera seperti kaunseling, bantuan kecemasan atau intervensi ekonomi. Pendekatan bersepadu, bersasar dan berasaskan data menjadi kunci utama strategi kerajaan negeri menjelang 2030. Yang pasti, usaha membasmi kemiskinan tegar bukan tugas satu pihak. Ia perlukan kerjasama semua lapisan masyarakat demi matlamat memastikan Sabah sifar miskin tegar. Dari pinggir kota ke pedalaman, inisiatif Sabah membasmi kemiskinan tegar bukan lagi angan-angan. Sebaliknya menjadi kenyataan. Azlina Nining, RTM. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.